Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Kita kembali dalam Teroka. Hari ini kita nak teroka dalam subjek pendidikan Islam berkaitan dengan Islam, cara hidupku. Baik, pasti anda tertanya-tanya kan, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jadi saya nak mempersilakan Ustazah Roslina. Silakan Ustazah, jemput ke teratak teroka kita hari ini. Apa khabar Ustazah? Baik. Baik, cantik. Baju Ustazah. Baju raya ke ni? Salam. Baik Ustazah, dan saya nak jemput juga yang kedua kita ada Ustazah Rohani. Silakan Ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Ustazah apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Baik Ustazah. Subjek kita pada hari ini adalah pendidikan Islam. Tapi tengok depan kita ni meriah bukan main lagi Ustazah kan? Yang mana hari ini kita nak sambung pengajian yang semalam. Yang semalam kita belajar berkaitan dengan rukun Islam. Tapi kita terhenti pada 2 sahaja rukun Islam dan hari ini kita nak sambung lagi 3. Betul Ustazah? Betul, tepat sekali. Baik Ustazah, tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Ustazah? Ya. Dipersilakan mengenakan cecair pembasmi kuman, silakan. Okey. Yes. Alright, dan seterusnya silakan Ustazah Rohani. Dan seterusnya saya. Bila kita dah pakai ni Ustazah, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustazah. Betul. Tapi jangan lupa kita masih mengekalkan penjarakan fizikal kita Ustazah ya. Tak naklah kita dekat-dekat bahaya nanti Ustazah kan. Baik, terutama bila kita di sekolah tu pastikan penjarakan fizikal itu yang utama. Baik, semalam kita dah belajar 2 rukun Islam. Apa dia yang pertama? Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Murid-murid kita pun join kita bernasyid tadi Ustazah kan? Dan yang keduanya apa dia Ustazah? Mendirikan solat. Itu yang paling penting lah Ustazah kan. Maknanya sebelum kita buat apa-apa, lepas pada kita sahur tadi, jangan tidur terus. Pastikan kita solat subuh terlebih dahulu. Baik, Ustazah, kita nak jemput murid-murid kita masuk ke dalam kelas kita, boleh Ustazah? Ya, boleh. Silakan. Mereka ni dah bersedia ke belum ni nak bersama dengan kita pada pagi ini Ustazah? Ada ke tidak mereka dah bersama dengan kita? Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Nampak mereka muka semuanya ceria, semuanya semangat nak ikuti kelas kita pada hari ini. Tapi apa kata Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak dapatkan keberkatan Ustazah kan? Apa kata kita jemput murid kita untuk membacakan doa. Siapakah muridnya Ustazah? Kita jemput. Siapa tu? Muhammad Muhammad Zulfahmi membacakan doa sebagai keberkatan kita hari ini. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Amin. Zulfahmi, dah berapa hari kita puasa ni? Ingat tak? Tak. 10 hari, betul Ustazah? Ya, ini hari ke-11. Hari yang ke-11. Sampai hari pun dah tak ingat dah Ustazah kan? Semalam ke-10. Semalam 10, hari ini 11. Jadi sempena hari yang ke-11 ini Ustazah, anak-anak murid kita ni ada gimmick nak bagi kepada Ustazah ni. Katanya mereka ada nak buat gimmick sikit sebelum kita mula kelas ni. Kita tunggu gimmick daripada murid. Apa dia agak-agaknya gimmick yang mereka nak buat kepada kita ni Ustazah? Okey, dan kita
rasanya kita nak menjemput seorang pelajar untuk membuat gimmick ni Ustazah. Siapakah pelajarnya? Mesti tertanya-tanya ni kan. Okey, dia Siapa yang nak memberi persembahan? Memberi persembahan untuk pagi ini. Iaitu adik Hakimi Dini. Okey, Hakimi Dini. Apa gimmicknya tu? Dah Silakan. bersedia? Okey, Hakimi. Hakimi Nak buat dengar persembahan kan? apa tu? Nasyid. Nasyid. Oh, nak bernasyid. Okey. Apa nasyidnya? Nyanyi Silakan. bulan Ramadan. Okey. Wah, boleh kita semua kita nyanyi sama-sama. Okey. Adik Salsabila, boleh offkan mic terlebih dahulu. Kita nak dengar ni suara Hakimi Dini ni. Sedap suaranya kan? Okey, silakan. Silakan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wah, Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih kepada Hakimi Dini. Tapi Ustazah, kadang-kadang setengah orang tu dia kata Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Sebab dia terkejut. Dia terkejut. Okey, boleh offkan mikrofon terlebih dahulu. Okey. Terima kasih kepada murid-murid kita. Asyik ada gimmick lagi pagi ni Ustazah kan? Okey, baik Ustazah. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit, sedikit refresh. Apa yang kita pelajari pada hari semalam Ustazah? Okey. Silakan. Terima kasih Aiman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustazah akan sambung berkaitan dengan hari ini, tapi kena ingat dulu semalam kita belajar apa ya. Kita dah meneroka. Kita dah meneroka 2 checkpoint kan semalam, iaitu checkpoint yang pertama apa dia agaknya? Checkpoint yang pertama Ustazah. Checkpoint yang pertama apa dia tu? Okey. Yang pertama itu mengucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah semalam kita tengok kan Aiman, Ya. ramai dah boleh mengucap. Alhamdulillah. Kak Gemik, murid-murid kita pun dah boleh kan? Okey, boleh. Dan dalam sehari Ustazah, kita mengucap 2 kalimah syahadah paling kurang berapa kali murid-murid? Berapa kali? Berapa kali? Paling kurang ni. Siapa boleh jawab? Ni teka-teki ni, nanti Ustazah lah bagi hadiah. Berapa kali? 4. Lagi? Siapa lagi nak jawab? Cepat. Okey. Ada tak jawapan? Siapa nak teka lagi? Berapa kali satu hari kita mesti mengucap 2 kalimah syahadah? 9. Oh, tepat sekali Ustazah. Siapa jawab 9 tadi? Hakimi ke? Hakimi ya? Okey, tahniah Hakimi. tahniah. Wow, dia memang alert Ustazah. Dia kalau dia solat 5 waktu, dia akan jumpa 9 kali lafaz syahadah dalam solat ni Ustazah kan? Betul-betul. Pentingnya syahadah dalam hidup kita. Jangan lupa nak tidur pun perlu juga. Nak kan? tidur pun kena syahadah juga. Kan. Okey, Sebagai tanda baik. kita mengingati kan. Okey. Seterusnya, Ustazah? Ustazah akan beritahu semalam kita dah bina kan. Kita kan semalam kita dah membina dah letak rumah kita, tapi tak cukup. Tak cukup. Tiangnya ada 2 kan. Tiangnya ada 2. tak boleh buat rumah Ustazah Tak boleh buat Tak rumah. boleh lagi. Tapi untuk kita nak menyempurnakan rumah ini, mestilah ada lagi perkara-perkara yang perlu kita lengkapkan untuk hari ini. Betul, Ustazah. Okey, jadi Islam ni agama yang mudah dan rukun Islam yang kita tadi yang pertama. Yang pertama mengucap Sekarang 2 ni? kalimah syahadah, dan yang kedua itu menunaikan solat 5 waktu untuk semalam kan. Tak Okey, jawab ni, nak sampai dah ni. Dah sampai dah tu. Okey, untuk hari ini kita akan sambunglah nanti kan. Okey, jadi seterusnya supaya di akhir rancangan nanti kita dah boleh membina struktur rumah kita dengan sempurna. Okey. Macam tu, Baik. dengan kukuh.
Macam tu kan? Baik, Ustazah. okey. Sebelum kita nak berhenti rehat, Ustazah, Ya. kita ada hashtag, Ustazah. Ya, iaitu ada tu semalam. hashtag terima kasih cikgu. Maklumlah cikgu, sebab kita ni dah tak lama dah nak menyambut ya, Hari betul. Guru. Kalau dekat sekolah saya dulu, Hari Guru mesti meriah dengan pelbagai sambutan sukaneka, dengan perhiasan dan sebagainya untuk menyambut Hari Guru. Kita Yelah, nak memperingati macam-macam. guru kita. Aiman pernah tak bagi hadiah kepada guru dulu? Ui, mestilah pernah. Kan? Special lagi kan. Ya, bagus Tapi lah. di hadapan kita ni nampak macam ada kad untuk Hari Guru. Banyak Mungkin tak ni? Ustazah Rohani Banyak. boleh pilihkan satu? Okey, Ustazah pilih ya, Okey. Aiman. Okey, yang grand, yang paling cantik. Paling kot. cantik. Oh, Okey Ustazah. cantik ni. Biar saya kreatif. bacakan. Wow, cuba tengok dekat sini. Ini kad yang dikirimkan oleh Sadana Muhyiddin SJKT Dengkil. Wow, cantik kan Ustazah kan? Ay, cantik. Baik, depan dia ada Kreatif. kipas. Itu maksudnya kreatif tu. Wah, apa kata kita buka Ustazah, tengok ada apa Okey, kat dalam dia. tengok. Dia tulis, the best teacher teach from the heart, not from the book. Happy Teachers Day. Hashtag terima kasih cikgu. Wow. terbaik lah, Banyak lagi terbaik. ucapan Cantik. yang diberikan. Oh, panjang untuk lagi Ustazah. ucapan Panjang lagi tu. ucapannya. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Sadana Muhyiddin di atas kiriman. Dia tulis kat sini, M Sadana 3 mulai. Terima kasih di atas kiriman kad ini. Baik Ustazah, sebelum kita nak tahu juga checkpoint yang ketiga ni apa dia Ustazah? Tunggu. Tunggu sekejap. Kita bertemu selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Assalamualaikum, saya Akhi Rifki, kelas 1 maju. Ke sawah menanam padi, pulang ke rumah lewat petang. Rasa guru sentiasa di hati. Akan sentiasa kami kenal. Selamat Hari Guru. Tahukah anda, umat Islam wajib beriman dan beramal dengan rukun Islam bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 13 hari bulan April 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Ustazah,
Oh, bunyi suspend. Bila kita suspend Ustazah, maknanya kita nak masuk ke checkpoint yang seterusnya. Debal Ustazah. Debal ke? apa Apalah je? jadi tiba-tiba suspend kan? apa yang Apakah suspend? checkpoint kita yang seterusnya? Checkpoint yang pertama dah selesai Dah mengucap selesai. 2 kalimah syahadah. Poin kita yang kedua adalah menunaikan solat 5 waktu dan sekarang kita dalam poin yang ketiga. Apakah dia Ustazah? Apa dia? Cuba. Tapi sebelum tu, Ustazah, kita ada kotak ajaib kita Ustazah. Kotak ajaib ni. Apa ni? Apa ni? Minta Aiman lah tolong. Saya tolong Tolong pilih. Okey, saya nak Tolong pilih. satu kad. Semalam kuning dah, pink dah, saya nak pilih color hijau. Hijau. Okey Ustazah. Ustazah nak buka ke? Sempena bulan Ramadan ni memang hijau lah kan kita kan. Alright. Baik Ustazah. Okey, Ustazah buka. Apalah ada kat dalam tu? Oh, ada pantun lah Aiman. Okey, Boleh Ustazah baca? Silakan. Mesti ada jawapan dia. Ustazah Ustazah baca takutnya. ya. Okey, bersedia semua murid-murid? Nanti murid-murid kalau Abang Aiman tak boleh jawab, murid-murid kena tolong tau. Okey, murid-murid kena tolong Abang Aiman. Okey. Pantunnya begini ya. Pergi memancing membawa raga. Sambil memetik pucuk pegaga. Okey. Wahai adik, bersiap siaga. Apakah dia hukum Islam yang ketiga? Alamak. Hukum Islam yang ketiga. Rukun Islam Apa yang ya? ketiga. Apa ya? Saya cubalah Ustazah. Cuba. Cuba. Menunaikan zakat. Betul Ustazah? Betul tak adik-adik? Betul tak? Kalau betul, cuba Aiman. tunjuk good sikit. Betul tak? Tunjuk Betul good tak? macam ni. Buat begini. Betul. Okey. Salah. Ada yang jawab salah tu. Ada yang jawab salah lah Ustazah. Ya. Alamak, siapa boleh bantu Abang Aiman? Apa dia? Apa dia? Siapa Berpuasa tu? di bulan Ramadan. Berpuasa. Berpuasa. Alah, Abang Aiman minta maaf ya. Abang Aiman tersilap. Tersilap. Okey Abang Ustazah. Aiman. Apakah jawapan tu betul Ustazah? Berpuasa? Berpuasa. Ya, tunjuk good sikit. Bulan Ramadan. Okey Ustazah. Okey. Bila mereka dah jawab betul Ustazah, apa kata kita bagi love sikit kepada mereka Ustazah? okey. Kita punya trademark. Kita bagi love. Islam di hatiku. hidupku. Di hatiku ke cara hidupku? Sekali lagi. Tapi Islam, cara hidupku. hidupku. Okey, baik Ustazah. Jadi tadi kita dah checkpoint pertama, kedua, apa kata Ustazah tampal checkpoint yang ketiga Ustazah? Okey, checkpoint ketiga. Ustazah yang tampal ya. Ustazah yang tampal. Aiman. Semalam saya. Hari ni okey. Ustazah yang tampal. Kat mana ni Aiman? Kat Kita ke sini depan lah. sikit lah Zah. Cepat sikit sampai. Okey, ke depan lah sikit. okey. Dah nak sampai rumah kita dah. Dah nak sampai rumah kita. Rumah yang kita bina. Okey, baik tu. Ustazah. Okey. Dan seterusnya di sana tu Ustazah, Kat ada sini rukun ada Islam. Rukun Islam yang ketiga. Okey. Jadi kita ni nak dia. tengok yang Apa ketiga. dia? Rukun Islam yang ketiga. Okey, iaitu Okey, berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya mereka ni betul-betul alert lah Ustazah. Betul. Bagus murid-murid kita. Ish, malu Abang Aiman kan? Okey, tak baik apa. Ustazah. Kita dah selesai dah. Tetapi Ustazah, depan Ustazah tu saya tengok ada kurma, ada macam-macam dekat depan ni. Oh, sedap pula saya tengok Ustazah. Kan? Sabar Ah, Aiman. belum lagi Jangan tergoda dah. Jangan tergoda. Okey. Okey. Ini apa ni? Selalu kita makan semasa kita berbuka. Betul Ustazah. Waktu Saya kalau petang sahur nanti pun kan? saya suka makan kurma. Ini buah kurma Kurma banyak Ustazah bawa ni bekal untuk Abang Aiman kita nanti nak Ya berbuka. ke? Terima kasih, Okey. Ustazah. Kita selalu jumpa dan kita makan ni pada bulan Ramadan. ya. Okey. Semasa berbuka. Okey. Jadi itu kelebihan Ustazah Kelebihan dia apa kalau kita makan kurma ni Ustazah? Ini bagusnya Aiman. Adalah salah satu kita mengambil berbuka puasa dengan mengambil kurma sebiji hingga 3 biji yang ganjil Ya. kan. Kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Barulah kita boleh cergas sampai ke petang hari. Kelebihannya memberikan tenaga, banyak tenaga kepada kita khasiatnya. Betul Ustazah. Tapi Samping kita dapat pahala sunat. dapat pahala sunnah. Baik Ustazah. betul. Ada murid-murid kita yang confuse Ustazah. Apa itu puasa sebenarnya Ustazah? Ya. Ya. Tak Apa tahu yang ya. dimasukkan dengan puasa? Cuma tak makan dia ingat. Dia tahu tak? makan, Tahu-tahu penat. buka Tahu puasa penat. Penat. Tidur-tidur bangun dah makan kan dah berbuka. Bukan macam Apakah tu. itu puasa Ustazah? Okey. Untuk okey. mari kita belajar Mari kita apa belajar. itu maksud puasa. Okey, Ustazah. Okey, maksud puasanya Aiman dan
murid-murid di Google Meet dan juga di rumah. Maksud puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Itu bila dah azan maghrib selalu kita sudah boleh berbuka. Baik Ustazah. Jadi kalau kita nak tahu juga Ustazah, apa dalil dan hukumnya Ustazah? Okay. Jom kita lihat apa dalil yang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah apa? Saya tak ingat lah Ustazah. Murid-murid ingat tak? Murid-murid ingat tak surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, yang Ustazah. bermaksud. Yang bermaksud apa? Maksud saya tak ingat lah Ingat Ustazah. tak? Maksud apa murid-murid? Diperintahkan, diwajibkan kepada kita berpuasa. Seperti mana umat-umat yang terdahulu. Seperti mana umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kita semua bertakwa. Kan? Baik Ustazah. Maknanya bila Ustazah sebut tadi pengertian puasa, kita kena menahan diri. Menahan diri. Tapi bukan lapar dan dahaga sahaja. Maknanya mata kita kena puasa tak? Mata kena puasa. Panca indera kita semua kena puasa. Daripada melihat perkara-perkara maksiat. Macam perkara yang melalaikan seperti kita menonton cerita-cerita yang tidak baik kan? Okey Ustazah, kalau kita puasa, kalau kita tidur je kat rumah tu boleh ke Ustazah? Jangan. Tak boleh tidur sepanjang waktu hari. Hari pada bulan puasa kita disarankan untuk melakukan aktiviti seperti membaca Al-Quran. Sebab kita tahu ganjaran bulan puasa ni berganda kan? Berganda kan. Bulan Ramadan kan bulan penghulu segala bulan. Tapi kalau saya tak larat lah Ustazah, malas lah nak puasa. Aiman ada apa? Aiman kalau sakit tak apa. Tapi sebab saya penat jogging tadi. Apa hukum dia Ustazah? Apa hukum dia berpuasa ni Ustazah? Okey, kerana kita tak boleh buat mudah. Kita kena ambil sebagai perkara yang sangat penting kerana hukumnya adalah wajib murid-murid. Hukum wajib murid-murid tahu. Kalau kita buat dapat pahala dan sekiranya kita tinggal, kita akan mendapat dosa. Takutlah Ustazah. Kalau ibu Ustazah dulu saya kata, kalau berdosa akan masuk api neraka. Takutnya. Kan? Mesti kita tak nak buat perkara yang dosa. Wajib kita berpuasa. Baik Ustazah. Tapi biasanya Ustazah waktu sahur Ustazah makan apa Ustazah? Antara makanan favourite kurma kan? Ustazah biasa ambil segelas air dan 3 biji kurma sekurang-kurangnya untuk memberi tenaga kepada Ustazah sepanjang hari esoknya. Tapi Ustazah, kalau waktu puasa tu kita jadi ngantuk mata tu kan. Tapi apa perkara yang penting Ustazah dalam kita sebelum kita nak berpuasa ni, apa benda yang kita penting ni? Kita kena baca apa-apa ke Ustazah? Ya, persediaan kita mestilah sepenuh hati. Kita mesti berpuasa. Kita Ramadan tiba tadi kan. Marhaban, selamat datang bulan puasa kan. Kita excited seperti mana sunnah. Rasulullah SAW bersama para sahabat menunggu-nunggu dan merindukan ketibaan bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang Ustazah, jadi kita kena mempersiapkan diri kita mental dan fizikal untuk kita menghadapi bulan Ramadan dengan banyakkan ibadah. Kan? Baik Ustazah. Yang paling penting kita kena niat dululah Ustazah kan? Niat. Macam mana niat kita Ustazah? Macam mana niat kita? Apa kata sama-sama dengan murid-murid di rumah untuk kita berniat puasa Ustazah? Okey, sama-sama boleh? Okay, sama. Boleh? Kalau boleh tunjuk good sikit. Boleh. Okey, 1, 2 mula. Nawaitu Sawma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey murid-murid, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Hai, saya Anas Nafis dari SD Pekan Kota Marudu, Sabah. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang saya sayangi. Hashtag. Terima kasih.
anda. Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati dan jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Bunyi apa lagi tu? Macam bunyi yang tadi lah. Seram pula bunyinya kan? Okey, bila bunyi macam tu je, maknanya kita dah berada pada checkpoint yang seterusnya. Tadi kita berada pada checkpoint yang ketiga, Ustazah. Saya nak pergi kepada checkpoint yang keempat. Apakah checkpointnya? Kita tanya murid-murid boleh, Ustazah? Murid-murid, apa checkpoint yang seterusnya ni? Checkpoint yang keempat ni? Cuba teka. Membayar zakat. Membayar zakat. Mengeluarkan zakat. Okey, mengeluarkan zakat. Betul, bagus. Okey, apa kata? Boleh tak saya tampalkan, Ustazah? Boleh. Okey, yang keempat kita dah nak sampai dah ni, Ustazah. Okey, boleh saya lekat kat sini? Dan seterusnya saya lekatkan menunaikan zakat. Okey, baik, Ustazah. Di sini betul, Ustazah? Betul. Ini yang keempat. Baik, Ustazah. Saya nak lihat kepada kotak ajaib kita, Ustazah. Kotak ajaib ni dia ada macam-macam, Ustazah. Ada macam-macam tu akan keluar nanti. Baik. Jadi sekarang ni siapa yang akan pilih, Ustazah, kadnya? Kadnya Aiman lah. Saya lah akan pilih. Okey, Ustazah buka dulu. Saya akan pilih. Saya pilih yang mana satu ni ya. Okey, saya nak pilih color orange hari ni. Baik, saya buka, Ustazah? Ya, boleh. Saya buka dan siapa? Ustazah nak bacakan? Ustazah bersedia bacakan. Silakan, Ustazah. Nanti bersedia tau. Lepas mendengar ni, bersedia untuk memberi jawapan yang tepat. Okey, baik, Ustazah. Silakan. Okey. Kalau adik pergi ke kedai, belikan saya daun ketupat. Okey. Jika adik orang yang pandai, apa dia rukun Islam keempat? Apa dia? Sekali apa lagi. dia? Tadi dah sebut dah tadi. Apa dia? Apa dia? Ya, betul. Betul. Menunaikan zakat. Tadi, baik, Ustazah. Abang Aiman pasang tak ada daun ketupat? Daun tu tanda ketupat? apa? Nak buat apa tu daun ketupat? Daun ketupat tu nak raya lah, Ustazah. Okey, baik. Ustazah, tadi kita ada lagu waktu puasa kan? Apa kata? Lagu untuk zakat ni ada ke tidak? Ada ke tidak? Apa kata? Ada lah. Ada juga? Aiman. Apa kata kita ajak murid-murid kita nyanyi bersama-sama, Ustazah? Kita Boleh? nyanyi bersama-sama. Ustazah letak dekat tengah ni. Kita letak tengah. Okey. Satu, nasyid, ya? dua, mula. Wahai anak-anak semua, tahukah kamu apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih dan juga suci, termasuk rukun Islam yang keempat. Hore! Okey. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Wahai anak-anak semua, tahukah kamu zakat itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, lunaskan kewajipan kepada yang berhak menerimanya. Hore! Okey, Ustazah. Itu berkaitan dengan zakat, Ustazah. Mungkin kita tak fahamlah zakat ni apa dia, Ustazah. Mungkin Betul. Ustazah Roslina boleh ceritakan kepada kita macam mana kita nak faham sebenarnya zakat ni, Ustazah? Sebelum tu Ustazah akan tunjuk. Mesti murid-murid akan rasa, Ustazah nak buat apa ni gelas? Aiman tahu ke Ustazah nak buat apa? Saya puasa, Ustazah. Puasa. Takkan nak minum bagikan. ke? Lepas tu ada gelas, ada air, ada duit lagi. Ada duit lagi? Macam mana tu? Okey. Ustazah nak tunjuk ni. Macam mana ni nak apa perkaitan di antara gelas, duit dan air ni kan. Okey, Ustazah. Okay, Ustazah minta izin Silakan, Ustazah. Nak tuangkan air ni. Okey, tak separuh je lah. Macam ni okey, kan? baik. Okey, ada air. Seterusnya? Ustazah ambil duit. Okey, satu. Ustazah letak kat dalam air ni. Ustazah, letak dalam air. Boleh ke tu? Okey, letak dalam air. Nampak tak ni? Ada gelas, ada duit. Ini ialah simbolik kepada zakat kita tadi. Kenapa? Kenapa, duit Ustazah? Ni ialah ni air ni sebagai
simbolik secara kita nak menyucikan duit kita. Jadi bila kita membayar zakat ni, okey, bertujuan kita membersihkan harta kita yang ada tu untuk diagih-agihkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yelah Ustazah, dalam duit kita ni kan? kita tak tahu ada duit kakak saya, ada duit abang saya, kita tak tahu Ustazah. Kadang-kadang dalam harta kita tu Ya, betul. kita tak tahu daripada sumber yang daripada halal sumber ataupun yang haram halal. Ustazah. Betul. Jadi kita nak adil kalau nak bagikan. Kita tahu kat luar sana ada orang yang kurang berkemampuan. Kita dapat makan sedap-sedap berbuka. Jadi orang yang tak kemampuan dia terliur juga. Betul Ustazah Ustazah. Roslina, kita tahu zakat itu maksudnya bersih dan suci. Bersih dan Aiman? suci. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus solah wa atuz zakah. Surah An-Nur ayat 56. Okey, Ustazah, tapi masalahnya Ustazah, zakat ni orang kata, ni duit aku. Buat apa aku nak bagi dekat orang? Jadi kalau orang yang tak nak bayar zakat ni Ustazah, apa hukumnya? Okey, hukum zakat ni. Kita tanya murid-murid apa kata Ustazah? Boleh? Ada kali mereka nak tahu. Apakah hukum zakat ni murid-murid? Wajib. Wajib. Bagus, betul. Ustazah. Aiman. Betul, Okey. tepat. Terbaik tahniah. Tahniah. Okey, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib mengikut syarat-syaratnya, ya. Okey Ustazah, baik Ustazah. Kerana bila kita sebut zakat tadi Ustazah kan, kita dah lihat dah macam mana kita bersihkan duit harta kita. Sebenarnya Ustazah, zakat ni apa kepentingannya Ustazah? Mengeluarkan zakat ni banyak kepentingannya dan anak murid-murid. Antaranya ialah kita dapat memupukkan sikap suka membantu, kan? Sekiranya orang kaya mengeluarkan zakat, dapat diagih-agihkan harta itu kepada yang kurang kemampuan. Jadi akan dapat menghubungkan dan mengeratkan silaturahim di antara orang kaya dan orang miskin ataupun orang yang kurang berkemampuan. Kemudian di samping itu zakat itu juga secara tidak langsung dapat membangunkan ekonomi negara kita. Ekonomi negara akan menjadi lebih stabil. Yelah Ustazah, saya pun sebab waktu kita berkongsi rezeki. Betul Ustazah. Saya waktu belajar dulu pun Ustazah, saya pun menerima zakat juga Ustazah. Dengan bantuan zakat orang ramai ni saya boleh belajar, menyambung pelajaran Ustazah kan. Baik Ustazah, saya nak tanya Ustazah Roslina. Mereka ni nampak budak-budak cerdik lah Ustazah. Murid-murid yang cerdik. Apa kata Ustazah, kita buat pengukuhan sikit, kita tanya soalan kepada mereka. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, silakan. Okey, tadi kan ada zakat. Sebelum zakat tadi apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Okey, Ustazah ulang sikit. Okey. Apa dia kepentingan bulan Ramadan ni? Maksudnya ada kepentingan tu. Ada kelebihan kan? Bulan puasa. Okey, Ustazah minta Adik Aina menjawab. Boleh? Okey, Aina silakan. Boleh? Berarti diri bersabar. Pandai. Betul, Ustazah? Betul kan? Sebab melatih diri kena bersabar, Aiman. Kenapa, Kerana Ustazah? kan kita puasa mesti macam tadi Aiman dah tengok ni dah terliur kan tengok kurban. Ya, betul Ustazah. Sabar. Belum lagi Belum. Itulah melatih diri supaya bersabar. Okey, jadi dah jawab kat situ. Ustazah akan nak bagi kepada murid-murid ni. Ustazah tunjuk ni satu ni kad ganjaran. Kad ganjaran. Sebab kita tahu bulan puasa tadi banyak ganjaran Allah nak bagi. Okey, apa dekat dalam tu Ustazah? Kat dalam ni cuba tengok ya. Apa dia? Kad ganjaran amalan bulan Ramadan saya. Okey, Ustazah, kita tunjukkan sikit Ustazah. Okey. Kita dapat kad juga. Dia tulis apa tu? Dia tulis kat sini dia menolong ibunya basuh pinggang. Wow, dapat pahala ke Ustazah? Dapat pahala. Okey, Lepas tu Ustazah. menyapu. Dia buat sesuatu perkara yang baiklah pada bulan Ramadan. Okey, Ustazah, maknanya setiap pelajar ada buku masing-masing. Dia ada kad ganjaran masing-masing. Ganjaran masing-masing. Maknanya lepas ni murid-murid bolehlah buat di rumah. Murid-murid boleh buat di rumah. Baik kad Ustazah. ganjaran ni. Sementara tu Ustazah, kita beri ruang sikit kepada murid-murid kita di rumah. Dia orang kata dia nak buat juga kad ganjaran ni.
kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ini ada lagi suspens yang akan kita bawa dalam episod kita kali ini. Tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita kembali semua dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Anda, menurut surah Al-Ankabut ayat 45, memetik bahawa mendirikan solat dapat menghindari dari segala kejahatan dan kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Bunyi apa tu Ustazah? Bunyi tu datang lagi. Aduh. Okey Ustazah. Tapi tadi saya dengar satu seruan yang seronoklah Ustazah. Biasa kalau musim haji ada je dengar seruan ni. Macam mana bunyi ni Ustazah? Apa kata kita ajak murid-murid kita sama-sama? Boleh tak? Ya, jom sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey Ustazah. Ustazah rasa macam sedih lah. Allah rasa nangis Ustazah. Sebab apa pergi ke sana kan rindu lagi. Ustazah lap sikit. Okey Ustazah. Tapi sebelum kita nak cerita apakah kaitannya dengan tajuk kita ni kan? Apa kata kita pergi ke kotak ajaib dulu Ustazah? Kotak ajaib. Kotak ajaib ni kita ada macam-macam tau. Abang Aiman. Betul. Okey. Dipersilakan Abang Aiman. Okey, saya nak pilih lah Ustazah. Kotak ajaib di. Okey, saya nak pilih. Yang ni lah Ustazah. Okey, saya bukakan dan silakan Ustazah untuk baca. Okey. Okey, pantun lagi. Okey, dengar pantun semua. Lagi. Okey, pergi memancing di tepi sungai. Okey. Tanjung Rambutan, pekan lama. Ewah. Kalau Cik Puan ni tak betul ni. Cik Abang. Cik Abang. Orang yang pandai. Apakah gerangan rukun Islam yang kelima? Ewah Cik Adik. Okey. Apa kata Ustazah? Saya nak minta talian hayat lah Ustazah. Sebab saya confuse, tak ingat. Tak ingat. Jadi kita nak tanya kepada murid-murid kita. Boleh bantu Abang Aiman tak? Yang kelima apa ya? Silakan. Wow, betul ke Ustazah menunaikan haji? Betul. Betul Ustazah. Okey. Kalau macam tu boleh tak Abang Aiman tampalkan checkpoint yang kelima ni Ustazah? Silakan. Okey, saya tampalkan checkpoint yang kelima. Sampai rumah dah. Sampai dah. Okey, dan saya tampalkan menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, saya tampalkan. Tapi Ustazah, kita nak tahu juga apakah yang dimaksudkan dengan menunaikan haji ni Ustazah? Apa maksud dia Ustazah? Menunaikan haji ni Aiman, kita rukun Islam ketiga menunaikan haji ni kita kita mengerjakan haji di Baitullah. Kita akan pergi ke Mekah pada bulan Zulhijjah kan setiap tahun. Betul. Apa dalilnya Ustazah? Okey.
Wa'atimul. Saya dengar yang awal-awal tadi dekat sekali dia wa'atimul hajja wal umrata lillah. Betul Ustazah? Betul. Tepat sekali. Okey, Betul tak Ustazah? murid-murid? Murid-murid pun dah lihat tadi kan? Tapi Ustazah, nak pergi haji ni, yelah, bukannya murah nak naik kapal terbang Ustazah. Ya, tinggi jadi bukan kosnya. semua yang mampu. Jadi apakah kalau orang tu tak mampu, dia mesti pergi haji ke ataupun apa hukum sebenarnya menunaikan haji ni Ustazah? Okey, Aiman. Hukum menunaikan haji wajib bagi yang berkemampuan. Bagi yang belum berkemampuan tidak wajib. Kan? Maknanya dia, kita kena murid-murid kena menabung terlebih dahulu daripada kecil. Nampak kan? Inilah tabungnya. Okey. Kita kena belajar menabung. Belajar menabung. Menabung macam mana ni Ustazah? Namanya daripada awal ni kita dapat RM5 tu, RM1 kita masuk dalam tabung. Ya, sebab apa? Nawai itu niat kita yang penting. Okey, nak menabung ni nak pergi ke haji. Insya-Allah. Kita tulis besar-besar kat depan tu. Tabung haji. Jadi tabung haji. Tabung haji pula. kan. Baik Ustazah. Saya ada satu soalan. Dekat Mekah tu Ustazah, apakah dia kotak hitam ini Ustazah? Boleh Ustazah ceritakan tak? Okey, jadi kotak hitam ni dinamakan Kaabah apa ya? dia? Kaabah ni. Okey. Kat Kaabah ni lah umat Islam tawaf. Untuk mengerjakan haji, rukun haji ataupun umrah. Okey, kan? baik. Ni dia. Cuba adik-adik ataupun murid-murid tengok. Pernah Ni dia tengok kan. tak? Okay. Baik Ustazah. Tapi Ustazah, pada musim haji kan, kita biasa tengok ramai kan, kalau kita tengok dekat skrin kita ni, ramai orang berpakaian putih ni Ustazah. Apakah nama pakaian tersebut Ustazah ya? Pakaian ini yang apa ni? Ni ada depan kita. Aiman ke bawah selimut ni? Saya nampak macam selimut je Ustazah. Bukan Macam kain selimut tuala ni. pun ada. Tuala pun ada, selimut pun ada. Ni apa ni? Ni nama dia kain apa ni Ustazah? Ni apa ni? Ni namanya kain ihram. Okey Ustazah. Jadi Ustazah nak minta lah. Okey. Murid-murid mesti nak tengok kan. Okey. Nak tengok Abang Aiman. Saya? Aiman. Okey, baik Ustazah. Saya cuba Cuba. Saya cuba. Apa kata saya duduk di depan sikit, boleh tak? Macam tu. Baik. Saya cuba Ustazah. Kalau salah betulkan ya. Cuba. Alright. Untuk orang lelaki kita berpakaian ihram. Kalau untuk wanita kita perempuan pakai telekung. Macam yang semalam Ustazah pakai tu. Okey. Maknanya kita lipat macam ni Ustazah dan kita gulung-gulungkan. Baik, dan seterusnya kain yang kedua Ustazah. Kedua, okey. kita menutup Yang kedua, bahu kita ni lah. menutup bahu. Ustazah, kalau kita buat macam ni boleh tak Ustazah? Tu selimut tu. Ini selimut ya? Jadi selimut okey, tu. maknanya kita menaikkan haji ni kita kena buka, buka di bahagian kanan Ustazah ya? Bahagian kanan. Macam tu. Dah nak pergi haji lah. Nak pergi haji dah Ustazah. Tolong doakan saya. Amin. Saya nak tawaf sekejap Saya nak tawaf. Okey Ustazah. Okey, itu testing. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ni kita berdoa kepada Allah semoga wabak COVID-19 kita ni akan semakin reda. Semoga mudah-mudahan kita dapat menunaikan fardu haji untuk tahun ni kan. Betul Ustazah. Tapi saya tengok Ustazah, orang yang menunaikan haji ni bukan senang tau. Nak kena berjalan jauh dan sebagainya. Mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita kesan dan kepentingan kita menunaikan haji ni Ustazah. Ya, kita menunaikan haji ini kita perlu menuntut kepada kesabaran kita, Aiman. Kita kena melengkapkan diri kita dengan penuh sabar di sana suci sebab kita tahu kita akan ramai manusia di sana kan. Kita akan berebut-rebut semuanya. Jadi antara kesannya kita dengan menunaikan ibadah haji ini dapat meningkatkan ketakwaan kita. Dengan bersabar kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita semua. Okey, di samping dapat mengajar kita lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Yelah, terpaksa meninggalkan anak isteri betul. dekat Meninggalkan rumah. harta kita kan. Yelah, sebab kita belum tentu kita pergi sana dengan selamat. Kan? Tapi tak boleh pakai tie ke mewah-mewah tak boleh Ustazah Nak menunjukkan bahawa kita sama rata. Sama rata. Betul. Sama rata semua. Sama Tak ada ada yang kaya, pangkat yang ataupun miskin. Okey Ustazah, maknanya kita dah selesai untuk rukun yang kelima. Maknanya Ustazah, kita dah boleh bina rumah kita. Rumah kita dah Apa kata lengkap. Ustazah, kita lengkapkan
binaan rumah kita Ustazah. Rumah kita yang bertiang 5 tadi kita dah lengkap. Kita betulkan. Kita tarik dekat sikit Ustazah. Tarik dekat sikit. Murid-murid kita pun nak Ni kita tengok letak juga ke binaan tepi kita. lah. Kita letak di tepi. Binaan kita kena kukuh lah. Okey. Okey, Ustazah. Wow. Oleh kerana kita dah mengukuhkan kelima-lima rukun Islam dan seperti mana yang kita kaitkan dengan pembinaan rumah kita, dah ada cukup dengan tiang-tiangnya, maka kukuhlah rumah kita, terbina dengan teguh. Begitulah juga di dalam diri kita sebagai seorang Islam, sekiranya kita mempelajari, mengamalkan 5 rukun Islam ini, maka teguhlah, kukuhlah iman kita dan kita menjadi Muslim yang sejati. Baik, kita bersama dengan Ustazah Roslina. Ustazah, mungkin Ustazah boleh bagi pengukuhan sikit kepada murid-murid kita. Boleh tanyakan sikit kepada murid-murid kita ni, 5 rukun ni apa dia dan apa kepentingan dia Ustazah? Kita tanyakan sikit untuk pengukuhan. Kita tanya untuk pengukuhannya, untuk mencapai pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita Ustazah, saya buka dulu ya. Sebab dah habis haji dah. Dah habis haji dah. Alhamdulillah. Okey, apakah hukum kita beramal dengan rukun Islam yang kelima? Okey, siapa? Ustazah persilakan adik Zahra lah. Adik Zahra, apa hukum? Wajib. Okey, wajib. Betul tak Abang Imam? Betul lah betul. kan. Beramal dengan rukun Islam yang kelima adalah wajib. Jadi kita dah tahu kan rukun Islam pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tapi yang tak mampu macam mana Ustazah? Yang tak Maknanya mampu, bagi yang berkemampuan je lah kan. Bagi yang berkemampuan. Okey. Dan kita boleh menabung. Kan tadi dah beritahu kan. Betul juga, Okey. Ustazah. Kita buat persediaan dari awal. Persediaan daripada awal kan. Jadi di sini anak-anak dah boleh kan? Dah boleh mengingati 5 checkpoint kita. Dah selesai tu checkpoint. Dah sampai ke rumah. Kita ulang balik dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah sampai. Ustazah. Jom kita ulang balik. Kita ulang balik. Kita ulang balik daripada yang pertama. Yang pertama. Apa dia murid-murid? Yang pertama mengucap. Okey. Dua kali masyarakat. Yang kedua menunaikan 5 waktu. Okey. Yang ketiga berpuasa yang keempat mengeluarkan zakat. yang terakhir sekali Menunaikan bagi yang mampu. Okey, terima Alhamdulillah. kasih kepada murid-murid kita dan terima kasih kepada Ustazah Rohani dan Ustazah Roslina atas kelas kita pada hari ini. Kita dah faham dah rukun Islam. Mudah-mudahan jangan faham saja, kita sertakan dengan tindakan kita. Okey, terima kasih kita juga kepada murid-murid kita. Apa kata anda berikan sedikit lambaian kasih sayang, boleh tak? Bagi lambaian kasih sayang. Wah, bagilah. Alamak, cairlah. Terbaik semua. Baik. Kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih kepada Ustazah Rohani dan Ustazah Roslina. Dan kita jumpa lagi dalam Troka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Didik TV KPM